Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi perbincangan yang ke-berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 156. Okey. Hikmah yang ke-156, 640. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ibn Ajibah rahimahullah ta'ala berkata, oleh kerana pengetahuan rahsia-rahsia para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada kalanya dicapai dengan sebab banyak ketaatan dan kesungguhan beribadat, maka kemungkinan dalam melakukan ketaatan nafsu seseorang bertujuan untuk mendapat habuan yang rendah nilainya ini. Tujuan ini adalah satu penyakit yang tersembunyi. Lantaran itu perkara ini diperingatkan oleh Syekh Ibn Athaillah dengan katanya, hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hazzuha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Habuan nafsu dalam maksiat adalah nyata lagi terang. Habuannya dalam ketaatan adalah tersembunyi lagi sulit. Mengubati sesuatu yang tersembunyi memang sukar sekali. Zahirun jali, nyata jelas lagi terang. Batinun khafi, batin tersembunyi sulit lagi tidak jelas. Mudawah, merawat dan juga mengubati. Hawa nafsu selalu mendapat habuannya dalam ketaatan dan maksiat. Habuan nafsu dalam maksiat itu nyata jelas dan terang, iaitu kelezatan yang dirasakannya yang berakhir dengan bencana. Sementara habuan nafsu dalam amalan taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat halus dan sukar untuk diketahui kecuali bagi orang yang berwaspada dan bermata hati suci. Firman Allah Ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala berkata, dalam ayat akhir ini nampak jelas bahawa isteri Al-Aziz telah menjadi seorang mukmin yang mempunyai perasaan segan dan malu. Dia membersihkan dirinya daripada perbuatan khianat terhadap Yusuf di belakang matanya. Tetapi dia berhemat dan tak mahu mendakwa bahawa dirinya benar-benar bersih, kerana nafsu manusia selalu menyuruh berbuat kejahatan kecuali orang yang dirahmati Allah. Kemudian dia membuat pengumuman yang menunjukkan bahawa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kerana mengikut Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan demikian tirai dilabuhkan menutup penderitaan zaman silam hidup Nabi Yusuf yang sangat besar, yang sangat benar dan jujur, serta bermulalah fasa kehidupan baginda yang senang, mulia dan berkedudukan tinggi. Syekh Zarruq rahimahullah berkata, li'anna aslaha ihda salas khawful khalqi wa hammur rizq war ridha ani nafs. Kerana sesungguhnya asalnya ialah salah satu daripada tiga perkara. Ni bala pada kita semua. Pertama, takut kepada makhluk.
Kedua, rungsing terhadap rezeki. Dan ketiga, redha dengan nafsu atau diri sendiri. Syekh Al-Buti rahimahullah berkata, sayugia kita mengetahui perbezaan yang benar, yang besar antara maksiat yang zahir yang terletak di anggota-anggota zahir dengan maksiat yang tersembunyi yang masuk ke dalam jiwa. Inilah yang diberi peringatan oleh Syekh Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hikmah yang kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan kehendak nafsu. Nafsu ini habuannya, jika sekiranya taat kepada Allah Rabb, jika sekiranya maksiat kepada Allah, amat nyata dan jelas. Tumpangan nafsu kepada anggota macam ni amat jelas. Contoh tuan-tuan, seorang pergi ke disko dengan menari, dengan minum, dengan gapo semua sekali tu, apa yang berlaku? Dia rasa puas hati, dia rasa berbaloi, dia rasa ceria, nampak sangat. Jadi benda tu memang nampak zahir sangat. Sebab itu habuan nafsu. Tapi seorang mari masjid, mari belajar ni, pak sini, bila keluar selamba je, kecuali kalau ada kambing bakar, lain lah, sukalah sikit. Mana keluar jadi dia punya bahagian nafsu ni tak jelas. Mana yang boleh nafsu ambil tempat ketika mana taat berlaku. Berlainan dengan maksiat. Maksiat ni nampak sangat. Orang risuah, dia akan nampak seronoknya tak kala dia pegang duit, dia nampak duit banyak, dalam kepala otak dia mikir dah nak beli bergiat, dia rasa seronok. Salah soal lain tuan-tuan, salah tu memang salah lah, tapi ada bahagian. Tapi orang yang jujur kerja, senyap je, gaji pun tak apa nak naik, slow je, jadi tak nampak sangat walaupun dia taat. Jadi yang ini payah. Dan bila nafsu bertakhta, pada masa itu nak rawat cukup sukar. Tuan-tuan, orang, para ulama, para ahli makrifah kata, godaan syaitan dengan godaan nafsu lebih kuat. Godaan syaitan ni lemah, walaupun ramai orang terikut dengan syaitan. Sebab itu dalam nas sebut, kalau godaan syaitan apa kata? Allah kata, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan tu lemah. Bila godaan syaitan, kita sebut auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berdoa kat Tuhan, kita zikrullah, syaitan lari tuan-tuan. Tapi godaan nafsu ni tak. Dia nak tu, dia nak kuat. Sebab itu dalam ayat yang kita baca, Allah sebut innan nafsa la ammaratun bisu. Ammarah tu bukan mana amarah, bukan marah. La ammarah ni asalnya daripada kalimah amiratun, amiratani. Amirat. Amirah ni apa makna? Amirah ni perintah. Tapi kalau atas wazan fa'alah, ammarah, maknanya amat memerintah, menyuruh. Mana godaan kuat sungguh. Sebab itu bila godaan syaitan, godaan nafsu ni, Allah sebut dengan rahmat Tuhan. Illa ma rahima rabbi. Susah. Contoh mudah, minta maaf. Orang kaki sak rokok, dia belajar, dia kata rokok, orang dengar cerita rokok ni haram. Okey. Jadi cubaan dia nak berhenti rokok. Dia berhenti. Umur dia 50 tahun dah, 60 tahun dah. Tanya Ji berhenti rokok? Cuba berhenti ni.
Kita tanya dia, Ji, sebenarnya Ji cuba berhenti ni berapa puluh kali dah percubaan? Dia kata 39 kali dah. Hak tu dan 2 hari, hak tu dan sehari, hak tu dan seminggu, hak lama sekali dan sebulan. Tapi kawan yang main bagi kuda garang, Allah susah. Tak boleh kata, dah kena naik harga rokok 2 riyal lagi naik. Hak tu mengamuk marah. Jadi 12 riyal lah ni, 10. Saya pun dah ingat, tak tahu harga tu. Betul-betul. Dengar cerita naik, kita sebut naik juga. Jadinya kita tengok nafsu sebab apa? Allah. Clear. Nak berhenti ni tak boleh. Cuba punya, tak jadi. Tak boleh. Orang isap dada. Mu masuk pusat sereti berapa kali dah? Dia kata masuk 8 kali dah. Dah nak berhenti sekali ni, nak berhenti dah ustaz. Tak mau. Taubat. Sungguh. Berapa kali nak taubat ni? Ustaz nak suruh saya sebut berapa kali? Astagfirullah wa atubu ilaih. Tak payah sebut banyak. Nak berapa kali? 40 saya sebut 40. Astagfirullah wa atubu ilaih. 2 minggu kena takak pula, masuk pula. Apa? Oh, tak tahan ustaz. Tak tahan. Tu nafsu. Nafsu ni payah tu. Jadi nak lawan betul-betul nafsu, yang pertama sekali saya duk tengok ada beberapa langkah. Pertama, kita kena hijrah tempat tu. Tak boleh duk sama. Jadi watak sama, orang sama, dia tak membimbing ke arah tu. Mana dalil ustaz? Dalil dia satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita seorang lelaki bunuh orang 99 orang. Lalu dia tanya kepada seorang lelaki yang kuat ibadat, macam mana saya ni ada peluang tak nak taubat? Berapa membunuh? 9%. Mana boleh, seorang pun tak boleh. Dia pun keluar pisau, rodok perut orang ni, seorang lelaki cukup 100. Dia tanya pula, temu orang alim, saya bunuh orang 99 orang, boleh tak saya bertaubat? Kata orang ni, apa tak bolehnya? Rahmat Allah begitu luas, keampunan Allah tu. Dia pun jadi semangat nak bertaubat. Lalu dia tanya kepada orang alim ni, wahai Tok Guru, kenapa saya jadi jahat? Sepatut Tok Guru tanya dia tanya Tok Guru pula. Tok Guru jawab, innaka bi ardi qaumi su'. Kamu berada di negeri tempat orang pakat jahat ramai, jadi mu terjahat sama. Di situ tuan-tuan. Maknanya pengaruh setempat tu menyebabkan kita ni jadi baik atau kita jadi jahat. Pastikan tempat tu jadi baik. Kalau orang pakat jahat baik, kita pun jadi jahat juga. Penjara tuan-tuan. Ini saya cakap bukan saya khusus, tapi saya umumkan. Ghalibnya kalau orang masuk penjara ni orang baik ke orang jahat? Ghalibnya orang jahat. Sebab itu kata Ketua Polis Kuala Lumpur dulu, dalam setahun lepas berapa saya ingat, 97% orang yang keluar daripada penjara kembali kepada asal. Buat balik. Sebab bila dia duduk ni, mu apa masuk? Aku merokok. Aku pun merokok. Dah, mu kena takak macam mana? Aku kena takak, aku kena tidur di rumah. Bodoh mu, tak andal lah. Lepas tu orang carilah hotel-hotel, jangan tidur tu pindah. Jadi kawan ni pun dapat maklumat baru, ada cara, hak ni pun ada cara, hak ni pun ada cara. Jadi dia develop pengalaman masing-masing itu, gabung. Maka akhirnya dia jadi pintar. Pintar tak baik. Okey. Sebab apa bila dia masuk penjara dia jadi macam tu? Sebab tempat tu tempat tak baik. Jarang semayang-semayang. Buka baju kat bertatu. Oh ni geng 24. Oh ni geng 08. Ni 03, 04, 01. Macam-macam geng ada. Kok jenis macam-macam. Tengok. Saat yang sama, ni cerita benar berlaku, yang saya baca lah, baru seminggu 2 tak sampai lagi. Cerita
di penjara Mesir. Di penjara Mesir, oleh kerana puak-puak Ikhwanul Muslimin banyak kena tangkap. Hak janggut panjang kena tangkap, hak jubah kena tangkap, boh dia sendiri pun Muhammad Badek kena tangkap, Khairat Syakti kena tangkap, orang ni kena tangkap, Pakar Ramah kena tangkap, hak jenis baca Quran kena tangkap. Bila dia tangkap ramai berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu ni, dia sumbak kat mana? Dekat penjenayah Tegar. Hak mata biru. Kalau kita gak geng 04, 08, 010, 020, 048, 099, macam-macam. Hak mata hijau, harap pun jahat-jahat juga, jangan main, tuan. Jadi dia capu habis. Buat-buat gedebel ni. Gedebel. Nak jadi ke cerita wadah penjara sebut. Puak-puak gedebel ni kuat pula jadi semayang, ikut pula lah. Susah dia. Quran baca, semayang, dahi pun hitam, jadi baik pula. Sebab suasana tu tuan. Jadi sekarang kita terkiai-kiai, kita tercari-cari sebuah suasana baik. Balik rumah kita suasana kurang baik. Tepi rumah kita suasana kurang baik. Pejabat kita suasana kurang baik. Kawasan kita suasana tak baik. Jadi nak baik macam mana? Tempat kerja kita suasana tak baik. Macam mana nak baik? Saya mengajar semalam. Sudah mengajar, kebetulan ada kawan tu dia kata, ustaz orang ni ada jemput, selalu jemput nak ajar makan di kedai dia lah. Saya kata dah apa, kita singgah kali. Maka bos kedai tu hak pertama, hak kedua mari cakap, ustaz nak makan apa hak special? Kata boleh lah, tapi saya nak bayar. Tak apa, makan. Dia akad special. Dalam cakapan tu saya nak sebut satu kalimah. Kalimah dia kata, ustaz, orang nak kerja sini, kalau tak jaga semayang fardu jemaah, you are fired. You are fired. Oh putih pula bagi ni. Awak kena pecat. Tiada maaf bagimu. Ni bukan tak mai jemaah. Jumaat awak pergi juga benar. Tengok. Cuba buat sebab manusia bila hubungan dengan Tuhan rosak, jawab dia hubungan dengan manusia penipu, tak betul. Tapi kalau hubungan dengan Tuhan baik, insya-Allah dia ada batasan. Kita nak suasana, kita terkia-kia cari suasana. Tuan-tuan tengok macam mana kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah sebagai contoh. Mekah tu nampak macam crowded sangat, orang kerja-kerja sebab nak tawaf nak ni. Pergi Madinah, satu pemandangan yang tak berlaku di mana-mana tempat atas muka bumi ni kecuali jarang-jarang. Apa pemandangan? Pemandangan tak kala Tok Bilal melaungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum tu, ketika tu, selepas tu, berduyung-duyung manusia ke Mekah, ke masjid. Yang tu kita tak nampak. Kita berduyung-duyung keluar daripada masjid hari Jumaat. Tu biasalah kita nampak. Tu biasa tu. Ni berduyung-duyung masuk tu. Orang ni berjalan. Dan hak jalan-jalan ni bukan orang lain, tuan-tuan. Hak pergi Mekah masa tu. Di samping mereka orang lain lah lagi. Maknanya kita boleh buat. Tapi bila mari sini kita tak mampu buat. Aku nak gaji macam mana? Kalau aku gaji, orang kata aku take over jawatan pula sini. Aku susah. Banyak sangat alasan. Jadi kita pun tak semangat. Mana ada masjid di mana sembahyang waktu, setiap waktu tu penuh. Kalau ada tu maknanya kena masuk TV3, tuan-tuan. Pelik. Sembahyang subuh tempat penuh macam ni. Pelik. Ini kita punya cabaran. Sebab nafsu ni macam tu, tuan-tuan. Payah kita nak lawan dengan sebenar-benarnya. Jadi nak lawan nafsu ni, yang pertama sekali kena hijrah. Kena hijrah. Tak boleh duduk ni. Orang panggil cari nafas baru.
Kalau duk main getak sama tak jadi. Dan ini bergantung kepada kekuatan minda, mindset. Aku nak berubah. Bukan berubah jadi jahat, berubah jadi lebih baik. Satu. Yang kedua, kalau nak lawan nafsu ni tuan-tuan, kita kena cari alternatif. Kena cari alternatif. Maknanya badil. Badil ni ganti. Orang suka berzina, wal'iyazubillahi min zalik. Macam mana nak selesai isu zina dia? Beri bini, menikah. Mudah tak cukup seorang, dua. Tak cukup dua, tiga, empat. Itu cara dia. Maknanya ada. Orang yang suka dengar lagu, tukar sebetul lagu, dengar nasyid pula. Mana ada alternatif. Jangan, tak apa, saya boleh sabar gini. Jawab dia, zina lagi lah. Dengar lagu lagi lah. Dia kena cari alternatif. Kedua, jangan biarkan masa lapang. Bila masa lapang ni otak tu menerawang tak betul. Jadi pada masa itu ajak mari majlis ilmu, ajak pergi sini, ajak pergi masjid, ajak pergi gini, selesai masalah. Kita biar masa lapang hanggaruk pula. Anak-anak kita rajin duduk dalam bilik seorang. Buat apa? Long. Study. Tengok-tengok. Bila kita buka tengok-tengok dengan Facebooknya, dengan Twitternya, dengan mengarut. Mengarut. Mari study depan tu. Jangan duduk main dalam bilik seorang. Tengok, cek. Kadang-kadang perkara ni kita terlepas pandang. Sebab nak lawan nafsu ni paling payah tu. Ini nafsu-nafsu yang kita kata zahir. Nafsu yang paling payah sekali kita nak lawan nafsu mana? Nafsu yang paling payah sekali kita nak lawan ialah nafsu batin. Macam mana kita nak buang sifat hasad deki? Nak buang sifat tamak haloba, sifat dendam kesumat. Sifat-sifat ni benda tak nampak. Kita pakai serban besar, jubah labuk. Kita pegang tasbih subhanallah, subhanallah, tapi benda tu tak buang. Payah. Sebab kita tak tahu. Bagi kita apa benda pun makan Panadol. Makan kau obat Panadol, tapi Panadol apa sakit jantung. Jadi tak kena. Dia tak kena. Berobat, merawat, tapi tak kena cara. Bila tak kena cara, maka tak selesai. Ini masalah kita. Masalah kita ni sebab kita tak kena. Kita kata kita buat kok dah, tapi buat tu tak kena. Bila buat tak kena, jadi tak kena. Ramai orang salah tempat, salah time, salah buat. Walaupun dia buat, walaupun lakukan, tapi tak kena time, tak kena tempat, tak kena suasana. Contoh, sekarang di Malaysia, semalam saya mesyuarat pakar untuk nak buat satu kajian berkenaan dengan hukum berkaitan penggunaan babi. Pakar daripada HUKM 3 orang datang bentangkan, dia inspire lah semalam. Sepagi ramai ashabus samahah mufti dan sebagainya. Isunya pakar-pakar doktor-doktor perawat pelatih ni, medik ni, dia nak buat uji kaji. Jadi bila nak buat uji kaji yang terbaru dan terlatest, satu cadangan untuk nak buat uji kaji, kena kita buat uji kaji dengan menggunakan babi. Kenapa? Kerana dalam tubuh babi ni, dalam tubuh dia keserupaan dan kesamaan dengan manusia hampir 90%.
Dari segi organ dia, buah pinggang dia tak sama apa. Jadi boleh ke tidak nak buat kajian dengan bedah babi ni? Ini dia. Maknanya tuan-tuan, sampai tahap tu sekarang terpaksa kena fikir. Masa makan buah, dia kata kajian kesihatan menunjukkan orang Malaysia ni terlalu banyak kecil manis, darah tinggi, kecil manis. 5 orang kita ni seorang kecil manis. Tengah duduk dalam meja tu, saya bersama mufti ni, saya kena dah Ustaz orang. Dia mengaku dah. Tu baru 6 orang, baru 4 orang. Maknanya tu wakil dah seorang. Pak lain pun ada lagi tu, termasuk saya tu. Jadi maknanya kritikal. Dari segi kesihatan pun kritikal. Saya ingat kita kena buat revolusi lah sekarang. Revolusi pemakanan. Orang Melayu tak payah makan lauk banyak-banyak, budu, calu, kasih arak senang. 2 mata je. Daging, nasi. Kerja pun mudah, tak payah buat. Ni kuih lapis lah, kuih ni lah, kuih beratus, beribu. Ni letih. Buat gula ni lah, gula tu lah, gula asam pedas. Kasih arak senang. Kaya pun kaya, mudah. Tuan-tuan, dia kata indeks menggerunkan. Di Malaysia kita ni penyakit daripada 15% dia menuju pada 30%. Berbanding dengan Eropah, orang Malaysia 10 tahun lebih cepat. Maksud saya, kata dia, kalau orang putih umur 55 tahun baru kena penyakit seperti kecil manis, orang Malaysia umur 45 tahun. Jadi kita tak tengok pelik ni, mana saudara kita kawan, mati dah. Allah. Hak tua bangka dah mati lagi. Hak tua betul. Hak ni biasa tuan-tuan sekarang. Dia mati ikut umur tuan-tuan. Ini dia. Jadi bila kita faham macam itu, inilah kritikal kita. Kenapa? Punca tak lain tak bukan ialah nafsu. Jadi cara untuk nak menyelesaikan macam ini, kita kena hijrah. Kita kena merubah diri kita. Barulah kita boleh lawan nafsu. Kalau tak, maka payahlah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadiah yang berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-81, mukmin yang kuat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini dha'ifi. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza. Kana kaza wa kaza, walakin kul qaddarallah wa ma syaa Allah fa'al, fa inna law taftah amal syaitan." Hadis ni memberi maksud orang yang mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih disayangi, lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang dhaif. Tapi kedua-duanya baik. Okey. Orang mukmin yang kuat, perkataan kuat di sini tuan-tuan, jangan makna tubuh badan kuat boleh sepak orang, boleh hakak orang. Kuat tu penting. Tapi kuat yang lebih besar daripada itu sekarang ialah kuat ilmu. Kuat. Bila sebut orang mukmin di sini bukan orang saja. Organisasi kuat.
syarikat kuat, negeri kuat, negara kuat. Ini kuat. Kita tengok seorang tu Samsung, tengok orang gini, tunjuk gini, gagah tak? Gagah. Orang lain takut. Bila dia tunjuk gini, orang ni pun buka tunjuk pisau. Takut pula dia. Hak tunjuk pisau pula, mari pula orang lain tunjuk pistol. Takut lagi. Hak yang bawa pula M16, takut pula. Hak ni bawa kereta kebal. Pakai raluh gitu. Sebab itu kita tengok bila negara ada nuklear, orang takut habis dah. Tengok maknanya kekuatan ilmu itu adalah kekuatan yang hebat. Kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi. Ekonomi kuat. Satu pendedahan yang dibuat, dikatakan bahawa isi rumah yang berhutang sekarang di Malaysia melebihi daripada 50 bilion. Maknanya dalam sebuah rumah kalau tak ada orang berhutang tu pelik rumah tu. Luar biasa. Bukan biasa, luar biasa. Ni hutang kereta, ni hutang nikah, anak lapang dah tak lepas lagi bayar. Ni hutang PTPTN, ni hutang rumah, ni hutang macam-macam. Ini dia. Jadi kuat ekonomi pun kena ada. Kuat juga ialah kuat agama. Ni agama rapuh. Jadi makna kuat tu sekarang dah kuat dari segi akhlak, kuat dari segi semangat, kuat dari segi usaha, kuat dari segi pemikiran, kuat dari segi hala tuju yang jelas, kuat. Tapi kita tak. Ini masalah sekarang tuan-tuan. Jadi Nabi kata orang beriman yang kuat hebat. Orang beriman kuat, orang yang hebat, orang yang kuat ni pandang dia seorang je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan pergi ziarah banyak tempat lah. Salah satu tempatnya namanya Jerash. Di situ tuan-tuan ada satu bukit tinggi. Atas bukit tu pula dia ada tembok. Kata orang sebagai benteng pertahanan. Dan dia ada lubang kecil untuk lepas memanah. Keliling pula tu dia buat kolam. Kolam ni pula luas. Dalam kolam tu pula panjang. Mana keliling tu dia buat itulah lingkungan. Lepas pula buaya ganas. Buaya lapar. Kita cukup kagum dan rasa pelik macam mana Salahuddin Al-Ayyubi dapat kalahkan orang dalam. Kalau kita buaya saja peletih dah main buaya. Dia boleh pergi kalahkan orang dalam. Macam mana dia mikir tuan-tuan. Yang ini yang sampai sekarang saya pun, iyalah saya pun bukan niat nak jadi tentera je. Malaslah nak mikir siapa. Tapi sebuah kagum. Kekaguman yang pelik Allah jadi ni. Sebab dia kuat. Tangan dia dua je. Kaki dia dua je. Tapi dia hebat. Kalau kita tengok orang-orang macam ni, sebab dia kuat. Hebat. Yang ini kita tengok payah. Main bola. Orang Brazil bukan sangat. Kalau Roberto Carlos tu lebih rendah pada Akmal Rizal. Pemain bola lah, kalau orang main minat bola tahu lah. Tapi dia juara Piala Dunia berapa kali? Mungkin tahun depan ni juara pula main kat dia. Tapi kita tak boleh tuan-tuan. Kalau nak masuk Piala Dunia tak lepas. Saya tak boleh cakap banyak, nanti FAM marah saya pula. Saya bimbang ni. Maknanya ke situ ada kuat, ada skill, ada apa semua sekali. Itu maknanya orang Islam ni kena macam tu. Kena hebat. Walaupun kita orang Taif tu ada kelebihannya. Wa fi kulli khair. Sebab apa orang Taif? Taif ni pula janganlah bodoh, sombong, malah. Aku ni orang Taif, apa-apa kedana, miskin, malah. Tak jadi.
Mu apa kedana miskin tak apa, tapi mu kena rajin pergi masjid, rajin pergi surau, rajin belajar. Satu kajian dibuat oleh UKM. Kajian orang-orang di Pantai Timur. Kajian orang miskin di Pantai Timur. Saya rasa kajian ni pun sama, Pantai Barat pun sama juga. Tapi tak apalah, kajian tu diambil sampel di Pantai Timur. Dia kaji orang-orang miskin, Melayu miskin di Pantai Timur. Dalam satu jawapan yang mengejutkan ialah antara sebab mereka ni miskin ialah mereka tak sembahyang. Antara sebab mereka miskin ni mereka tak sembahyang. Jadi rupa-rupanya tak sembahyang. Cuba relate ayat Quran, hadis. Cuba relate tentang sembahyang sendiri. Pertama, orang sembahyang dia dapat falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dalam sembahyang dia sebut apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Berilah rezeki kat aku. Tengah sembahyang minta rezeki. Masa duduk antara dua sujud tu, sembahyang subuh angkat tangan, wa barik li fima a'tait wa barik lana fima a'tait. Berilah rezeki padaku, pada kami semua dengan berkat. Tengok dalam sembahyang kita. Jadi kawan ni sembahyang tak minta. Jadi Tuhan ingat dia kaya, dia tak bagi malah. Seolah-olah macam itulah. Ada sebabnya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Tekun, minta tolong dengan Tuhan. Kita usaha ini menyebabkan seseorang itu boleh menjadi orang yang amat-amat pelik. Tapi kita nak loncat semangat itu tu memang payah. Nak develop semangat. Kadang-kadang kita tercabar sangat. Minta tolong dengan Allah, jangan lemah. Angkat tangan minta tolong dengan Allah. Saya terbaca kisah orang yang benar-benar minta tolong dengan Tuhan. Kalau dia minta tolong dengan Tuhan, Allah bagi kepadanya pelepasan yang luar biasa. Allah bagi. Bukan sikit, bukan, memang macam-macam cara Allah boleh bagi. Jika kamu tertimpa sesuatu, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian maka akan menjadi demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan dan barang yang dikehendaki Allah pasti Allah lakukan. Kerana kata-kata lau dapat membuka perbuatan syaitan. Tengok. Kita duduk umur berapa dah? 25, 35, 45. Dah mana ni mak? Allah. Silap saya dulu. Kalau saya belajar sungguh dulu, saya dah jadi macam ni. Kawan-kawan saya berjaya semua. Kalau tak sah kalau lah. Zikir kalau ni tak habis-habis. Saya ni bukan tak mau derma sangat, nak derma. Tapi kalau saya kaya, saya derma. Tak boleh gitu. Mau miskin derma, cara miskin. Nanti kalau kaya pula tak cukup lagi, sikit lagi nak, kalau banyak sikit lagi baru boleh. Dia jadi kalau ni zikir kalau. Sebab itu cerdik pandai. Motivasi kata, pertama jangan guna kalau. Kedua jangan guna akan. Mayang, nanti lah kita mayang, nanti kita akan buat. Kita akan buat. Ini orang panggil janji wakil rakyat. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. 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 Apabila raya pula, insyaAllah. Tak ada buat maksud tu. Ada setengah-setengah lah, bukan semua. Dulu saya cerita dulu kan, banyak sangat lah dengar tu. InsyaAllah. Akhirnya orang kata wakil rakyat, insyaAllah. Orang panggil wakil rakyat, insyaAllah. Susah. Bagus, tapi maknanya tak buat. Bukan masalah kita kata insyaAllah tak boleh. InsyaAllah kena buat. Hak mana boleh.
tuan saya ada masalah ni. InsyaAllah tak apa. InsyaAllah. Oh payah. Kalau boleh apa yang kita ingat ni yang tu buat lalu. Okey, selang. Okey, pergi. Jadi mai tu saya ingat saya ni nak berubah dah. Saya nak mari ke masjid surau, nak ibadat. Tapi biarlah nanti umur 40. Dah, saya ingat saya nak berubah, lalu pergi masjid, jom kita sembahyang lalu. Sebagai mukaddimah. Ni mukaddimah bila nak start tak tahu. Ini masalah kalau lau ni jawab dia tak selesai hidup kita. Kita tak apa lagi kalau ni okey lagi, tapi kalau masa nak mati dah, ni rugi benar. Lau akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Kalaulah ya Allah boleh pas pun ngomong aku sikit, aku nak sedekah. Maka kalau macam tu susah. Tu kalau hak tu tak boleh dah. Kalau akhirat macam mana? Ada baru ni tu. Saya selalu dapat telefon. Ni cerita benar. Banyak sangat cerita benar. Mana boleh masuk dalam mestika banyak macam tu. Saya ingat saya nak pergi ceramah satu ke sebelah sana. Seorang perempuan telefon. Saya pun tak tahu macam mana dia dapat nombor. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh tak saya nak tanya Ustaz sikit? Dia kata boleh, tak apa. Saya ni ada masalah lah Ustaz. Masalah apa? Menangis. Saya menangis. Kenapa? Saya masalah besar Ustaz. Saya kaya, tapi apa yang berlaku, saya hampir-hampir jatuh muflis. Suami saya diisytiharkan muflis, saya tanggung dia sekarang. Saya sendiri dengan lembaga hasil dalam negeri dekat-dekat 500,000 juta. Tapi tak boleh nak bayar. Saya fikir, rupa-rupanya saya tak bayar zakat. Kata fadainullahi ahadku an yuqdah. Hutang Allah wajib kena bayar. Awak tak boleh bayar seketak, awak kena bayar ansur-ansur. Tengok tuan-tuan. Saya tak mahu tak jadi gini Ustaz. Saya nak ni, tapi saya kata awak bertaubatlah pada Tuhan. Awak kena bangun malam, awak kena semayang, awak kena ada azam nak ikut. Ini realiti tuan-tuan. Maknanya kalau kita nak baki orang susah atas muka bumi ni, letih kita tuan-tuan. Letih kita tak mampu kita. Tapi tengok, tapi kita tak mahu kesilapan kita, terutamanya terhadap agama kita. Ingat, kaya tara mana pun, zakat, sedekah, buat baik kedua ibu bapa, tolong orang fakir miskin yang susah. Bukan mesti tolong semua sekali. Kita pun kena ada bijak juga. Orang minta 10,000, mungkin kita bagi 200, ambil saja dia lah 200. Mudah, susah. Amba kata, tengok. Ini yang berlaku dalam keadaan suasana sekarang. Takut. Jadi dengan sebab itulah sepatutnya untuk agama Allah perlu kita jaga. Hadis yang seterusnya 82, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang dikurniakan kepadamu. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang kaya pada kita, tak selesai semua. Tapi tengok, saya terlihat orang-orang yang terkaya di dunia, tanpa sebut nama lah, orang Islam. Ada orang yang kaya tu tuan-tuan, kalau saya sebut memang kena nama saya tak masuk.
Dia punya kereta dia sahaja lebih pada 700 buah. Dan kereta dia tak ada lah kereta macam kereta Viva, tak ada. Semua limited edition dan special edition. Bugatti Veyron yang pelik, yang canggih, yang ditempa kau ni kalau. Jadi kalau kita tengok macam tu tak selesai tu. Kita kata aku dapat suti hari ni pun cukup dah. Tak selesai. Sebab kita tengok kaya. Tuan-tuan tahu umat Islam sekitar 1.5 bilion menuju ke arah 2 bilion. Ada kajian dibuat, statistik dibuat. Hampir 600 juta umat Islam gajinya tak sampai $2 sehari. $2 ni berapa tuan-tuan? Dengar kata, saya tak dan cek balik, kata ekonomi Amerika jatuh merudum sekarang. Saya tak pasti, nanti saya nak cek. Katakan RM3, maknanya $2 RM6 sehari. Tuan-tuan bayangkan, saya 2 orang kawan saya ataupun tuan-tuan 2 orang, 3 orang pergi kedai pagi. Saya kata saya nak belanja lah hari ni. Entung semua ni 2 orang ni saya nak belanja. Order. Hari ni saya ada roti banjir satu. Telur separuh masuk roti. Telur separuh. Saya nak juga lama dah makan telur separuh masuk. Ni pula kata roti plantar. Ni kata saya nak silmok lauk kerang tadi. Okey. Air pula ini. Tuan-tuan, cukup tak nak bayar $2? Kena molek RM15. Kena molek, kena kada sikit-sikit nak tambah sikit jadi RM20. Tuan-tuan bayangkan betapa ramai orang susah, macam mana dia. Itu senang. Sebab itu dalam hal macam ni jangan tengok orang yang kata sangat. Memang tak selesai tuan-tuan. Kita tengok Allah, dia kaya, dia ada aset, dia ada ni. Tuan-tuan, kita tengok orang naik kereta tu walaupun nampak hebat, jangan tengok kereta dia saja, tengok hutang dia tu. Tapi hutang nak tengok orang dia tak dapat kata ustaz. Betul juga. Tengok. Ini yang jadi masalah sekarang. Jadi bila kita akan nyesal. Apa makna kenyataan Nabi ni nak rayak kat kita supaya kita angkat tangan, alhamdulillah, syukur pada Tuhan Allah jadi aku. Papa-papa aku pun aku boleh makan. Lepas belajar makan pula, makan seronok. Begini boleh hidup. Jadi kalau kita tengok macam ni, jadi tak selesai, sibuk je gitu. Ini bala tuan-tuan. Mudah-mudahan peringatan itu memberi manfaat kepada kita semua. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya rasa sekadar itulah untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada beberapa peringatan sebelum saya berhenti ini. Minggu depan kita belajar lagi. Minggu sekali lagi kita cuti. Sebab raya. Raya kena raya sungguh. Jangan tak raya. Okay. Oleh kerana besok ataupun lusa, saya ingat besok ataupun lusa adalah hari bermula 1 Zulhijjah. Jadi saya nak beri sedikit peringatan. Rekasan saja, ambil 5 minit saja. Yang pertama, saya syorkan kepada kita semua yang Allah bagi rezeki ada lebih sikit, supaya kita buat korban. Cari kambing ke, lembu ke, tak boleh banyak, sebahagian. Tapi janganlah dulu, kini dan selamanya sebahagian semua. Kalau boleh sekeluarga kita ni seekor lembu. Kena ada tekad macam tu. Sebab kita raih banyak pahala di sisi Tuhan. Apa kata Nabi? Ma wajada sa'atan falam yudhahi fala yakribanna musallana.
Siapa yang ada duit, ada keluasan sikit, dia tak korban, dak payah marilah masjid kita. Itu bahasa kata orang, dak patut benar kau. Duk kaya siapa tak korban kau. Bukan tiap-tiap hari, sekali setahun. Seolah-olah maknanya macam tu. Itu satu. Yang kedua, apabila datangnya 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, maka kita kena banyakkan amalan. Kalau masuk masjid tu hak biasa kita bagi seriah, bagi puluh riyal. Bagi kalau hari biasa kita pergi sekali, nigilah 2-3 kali ke masjid. Mari majlis belajar, mari ni sebab Nabi kata, "Ma min ayyamin minal ashr ahabbu ila Allah minal ashri." Tidak ada hari yang mana al-amalu fihi indallah, tidak ada hari di mana amalan di sisi Allah tu jauh lebih baik, lebih daripada segala-galanya, lain daripada kita kata 10 ni. Jadi kalau kita beramal, banyak kita dapat pahala. Sahabat kata kalau nak banding dengan jihad, sekalipun dengan jihad, mana kita sedekah, kita baca Quran, kita semayang, kita ibadat, banyak pahala. Yang ketiga, kita cuba puasa pada hari Arafah. Kata Nabi SAW, "Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatain." Puasa pada hari Arafah mengkifaratkan 2 tahun. Puasa contoh. Pakat puasa hari Arafah. Ini penting. Yang keempat, bagi siapa yang nak korban, bila ada isytihar 1 Zulhijjah, bermula daripada 1 sampai 9, jangan potong kuku. Kalau nak potong-potong hari ni ke apa ke, dan jangan potong rambut, biarkan sehingga selesai korban, supaya dia ni menjadi saksi. Yang kelima, kalau boleh, siapa yang nak korban, sedapat mungkin dia tengok binatang korban dia, hadir sembelih. Sebab darah yang pertama jatuh itu jatuh di sisi Allah sebelum daripada jatuh tanah. Begitu juga kalau boleh kita saksikan, kerana mula darah tu dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kelebihan. Jadi itulah peringatan yang dapat saya sampaikan. Mungkin minggu depan sekali kita baca sikit berkenaan dengan fiqh korban, beberapa isu-isu untuk menambahkan lagi pengetahuan kita. Sebab saya kata macam hari ni, kerana kita nak kejar 1 Zulhijjah tu, takut kita terlepas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkinna fid din al-mutawi. Allahumma ja'alna